Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tuan dan puan sekalian, saya harap siri kali ini dapat disiarkan dengan baik dan sampai kepada tuan dan puan dalam keadaan yang baik juga. Baik, hari ini kebetulan ya tuan dan puan, saya mengambil keputusan untuk adakan sesi kali ini dari pejabat. Jadi saya masih berada di ruang pejabat Startlah Innovation hari ini. Jadi saya ambil peluang sebelum balik, sebelum saya balik sebelum kita buat closing ni dekat pejabat ni. Jadi saya ambil sedikit masa sekitar 10-15 minit untuk bersama dengan tuan dan puan, dan kali ini merupakan siri yang ke-9. Jadi siri yang ke-9 kerana saya dah susunkan topik-topiknya sehingga siri yang ke-12. Jadi ini adalah antara siri yang akhir siri yang akhir untuk topik utama kita, Think Like an Entrepreneur. Jadi salah satu perkara yang saya ulang sepanjang daripada siri pertama sehingga sekarang ialah untuk kita sama-sama melihat cara berfikir sebagai seorang usahawan ini bukan hanya satu perkara yang eksklusif untuk orang yang berniaga, tetapi kita kena bawa dia, kita kena perkembangkan dia kepada semua orang. Jadi dengan adanya kebolehan untuk kita berfikir sebagai seperti seorang usahawan, maka kita dapat membina nilai tambah dalam diri kita, tidak kira apa sahaja kerjaya yang kita ada, sama ada kita memang bekerja ataupun kita kata kita memang seorang suri rumah, ataupun kita kata kita freelancer, ataupun kita apa sahaja perkara yang kita lakukan, maka ia akan memberi tambah nilai bermula dengan nilai tambah dalam diri kita yang akan membawa manfaat kepada orang sekeliling. Jadi seperti biasa tuan dan puan, saya tunjukkan buku rujukan ini, dan buku rujukan ini sebenarnya seperti yang saya maklumkan bahawa memang ada satu salinan di pejabat, dan setiap daripada kami 4 orang ada satu salinan untuk kami rujuk dalam konteks kegunaan dari masa ke semasa. Jadi salah satu perkara yang saya ambil maksudnya untuk sebagai refleksi dan perbincangan bagi sesi ini, sebenarnya yang saya nak bawa ini adalah satu lagi, iaitu tentang keadaan di mana apakah kita dah cuba, kita dah buat tetapi tak berjaya. Jadi kita sentiasa ada senario-senario yang begitu tuan dan puan. Jadi ada kalanya rancangan kita dah buat, kita dah usahakan cara A, kita dah usahakan cara B, kita dah usahakan cara C, tetapi cubaan kita itu tidak berjaya. Jadi antara perkara yang agak sesuai untuk saya bawa dalam perbincangan hasil daripada menelaah dan kefahaman. Apa yang saya bawakan perbincangan ini adalah hasil daripada kefahaman saya sendiri dan beberapa poin take away, maksudnya perkara-perkara baik yang saya dapati daripada bahan bacaan ini. Jadi saya kongsikan semula. Jadi tujuan dan harapannya adalah supaya saya sendiri semakin fasih untuk menjalani setiap orang kata masa untuk saya buat reflection itu lebih bermanfaat, dan dia juga menjadi satu orang kata rujukan bukan sahaja untuk tuan dan puan rakan-rakan, sebenarnya untuk diri saya sendiri, kerana biasanya dalam satu tempoh tertentu saya akan menonton semua video-video yang saya sudah siarkan di beberapa platform, termasuk platform FB page ini. Jadi antara salah satu perkara tuan dan puan, apabila kita kata kita dah cuba, kita dah buat, tetapi bagaimana sekiranya cubaan kita itu tidak menjadi sebagaimana yang kita rancang? Kita tak kiralah sama ada itu adalah idea baru ataupun idea lama yang kita perbaharui, bisnes baru ataupun bisnes lama yang kita nak perbaiki. Jadi semua itu adalah antara perkara yang kita kata cubaan-cubaan yang kita buat, kan? Jadi tak jadi macam mana? Jadi apa yang saya ambil tuan dan puan daripada dapatan ataupun kefahaman saya daripada buku ini, antara salah satu perkara tuan dan puan adalah kebolehan seorang usahawan itu, walaupun kita bukan usahawan, kita boleh ada cara usahawan berfikir itu. Antaranya tuan dan puan, mereka adalah individu yang sentiasa mencari keberanian, sentiasa berani untuk mengurus risiko-risiko yang ada. Jadi contoh tuan dan puan, katalah kita buat satu perkara, kita cuba, tak jadi.
bagaimana usahawan itu dia kata dia boleh buat lagi, dia cuba lagi. Salah satu perkara yang mereka ada adalah di mana mereka tahu apakah risiko-risiko ataupun kita sebut sebagai affordable loss yang mereka boleh tangani, yang mereka boleh ambil, yang mereka boleh lalui, yang membolehkan mereka apabila cuba tak jadi, mereka boleh cuba lagi. Itu salah satu perkara utama dan perkara penting dapatan saya apabila saya baca bab-bab dalam buku ini. Maka bila kita buat satu refleksi kepada perkara sebenar yang kita lalui hari demi hari, begitulah sebenarnya bagaimana seorang usahawan itu berfikir. Jadi katalah walaupun kita tidak berniaga, mungkin kita ada sesuatu yang kita lakukan, sama ada dalam bentuk projek secara rasmi ataupun keputusan-keputusan biasa yang kita buat dalam kehidupan kita. Jadi kita dah cuba, contoh kita dah cuba untuk mendapatkan pasaran baru. Jadi dalam proses membuat keputusan untuk dapatkan pasaran baru itu sebenarnya ada risiko-risiko yang perlu kita urus. Jadi salah satu perkara penting adalah dengan kita mengetahui dan urus apakah risiko-risiko yang mungkin itu, maka apabila kita cuba dan cubaan itu tidak berjaya atau tak jadi, kita masih ada lagi keupayaan untuk mencuba lagi. Itu antara perkara yang pertama apabila saya melihat semula kepada apa yang dibincangkan oleh penulis dalam buku ini. Yang kedua, tuan dan puan, apabila kita dah cuba dan tak boleh, satu lagi cara usahawan berfikir adalah they know when to stop. Maksudnya kalau dalam dalam frasa lain, they know when to beat or retreat. Bila masa dia nak lawan, bila masa dia nak tarik diri, bila masa dia nak teruskan, bila masa dia nak berhenti. Dia tahu. Jadi cara usahawan itu berfikir begitu. Jadi contoh, saya ambil contoh tadi juga, masuk kepada pasaran baru, dia tahu risikonya tadi, jadi dia dapat urus risiko tu dan dia boleh cuba lagi, dan dia tahu setakat mana, sejauh mana dia boleh buat dan lawan keadaan semasa. Contoh, orang selalu sebut kita kan, never give up, don't give up, don't give up. Betul. Tetapi apakah don't give up itu melibatkan risiko yang kita tak boleh ambil? Sekiranya ia adalah dalam kategori affordable loss, tak apa. Kalau tidak, maka ia akan memberi satu kesan yang buruk di mana kita dah tak boleh nak cuba lagi. Dan satu lagi, apabila kita kata kita cuba dan tak jadi, yang membolehkan kita terus itu kita tahu bila kita nak teruskan dan bila kita nak berhenti. Berhenti itu bukan bermakna give up. Berhenti itu bermakna kita tahu bahawa risiko ni dah habis, kita tak boleh nak pergi lagi, tetapi kita buat dengan cara lain. Jadi bila kita tahu bila kita nak retreat, bila kita nak berhenti tu, maka kita boleh ada cubaan lain. Jadi cubaan lain itu bermakna mungkin kita cuba buat perkara yang lain, kita cuba buat dengan cara yang lain, kita buat dengan keadaan yang berbeza. Jadi ada sesetengah nasihat ataupun kata-kata kita perlu ambil dalam keadaan kita sedar. Betul, never give up, saya pun setuju. Tetapi itulah kita kena urus risiko kita. Jangan sampai kita menghabiskan semua sumber yang ada dan merisikokan bukan hanya diri kita tetapi orang sekeliling kita. Kalau macam kita buat bisnes kan, bukan hanya untuk kita dan syarikat, untuk kita sahaja dan bisnes kita, tetapi mereka yang terlibat dalam bisnes kita. Mungkin staff, mungkin supplier, mungkin orang yang institusi atau agensi yang memberi pinjaman kepada kita. Kita perlu ambil kira juga kesan-kesan kepada semua ini. Pemegang-pemegang saham. Jadi ada banyak perkara-perkara tuan dan puan, dan saya lihat ini antara dua perkara pertama apabila kita bercakap tentang think like an entrepreneur. Apabila kita cuba dan tak berjaya, kan? Dah cuba tak berjaya, apa yang membolehkan seorang usahawan itu berfikir dan boleh dia bounce, boleh dia cuba lagi. Jadi yang pertama tadi yang saya sebut tadilah, dia tahu bagaimana nak mengurus risiko, dia tahu dia punya kadar affordable loss tadi. Dan yang kedua, dia tahu bila dia nak berhenti, bila dia nak push forward dan bila dia nak stop, dia tahu. Dan macam mana dia nak tahu, dia akan berbalik kepada poin yang pertama tadi tentang affordable loss. Itu antara perkara.
dua perkara yang saya dapat simpulkan. Satu yang terakhir tuan dan puan, usahawan ini rupa-rupanya sebenarnya perkara ni biasa tuan dan puan, tetapi mungkin kita terlupa untuk ketengahkan poin ini. Usahawan ini sebenarnya sentiasa mahu dikelilingi dengan perkara yang baik, suasana yang baik, orang-orang yang baik. Jadi orang kata, dia memilih, dia kalau nak berkawan dengan orang macam tu je, dengan orang macam kita, dia tak nak berkawan. Kan, kadang-kadang kita kata, alah dia tu usahawan, dia duduk dalam circle usahawan saja. Tetapi itu adalah cara bagaimana usahawan itu berfikir, yang membolehkan dia apabila dia cuba, dia tak berjaya, dia ada kekuatan nak cuba lagi. Terima kasih Puan Tim Azizan. Jadi antara yang puan sebut tadi, ya, cubaan lain, ya, kita buat kaedah berbeza. Jadi antaranya mereka ni, usahawan ni, kalau tuan dan puan perasan, mereka akan berada di sekeliling, mereka akan masuk dalam kumpulan-kumpulan yang baik. They surround themselves with the best people, the best environment, the best scenario, the best place. Begitulah. Tetapi best itu adalah sangat subjektif. Jadi dia bergantung kepada apa yang kita kata terbaik atau best untuk kita. Jadi mungkin kadang-kadang tuan dan puan, bagi saya yang terbaik untuk saya adalah bersama-sama dengan kumpulan usahawan muda, contoh. Bagi saya itu yang terbaik. Ataupun mungkin bagi saya yang terbaik adalah berada di kumpulan usahawan startup. Ataupun mungkin kita lihat bahawa yang terbaik adalah berada di sekeliling usahawan yang sudah matang, contoh. Jadi terbaik itu sebenarnya sangat subjektif dan dia bergantung kepada definisi setiap usahawan. Jadi tuan dan puan, saya dah ada 3 poin yang saya kongsikan dalam video ini. Jadi saya jemput tuan dan puan untuk rewind nanti. Selepas tamat sesi live ni, tuan boleh tonton semula. InsyaAllah akan dapat 3 poin ini. Sebenarnya poin yang pertama adalah tentang mengetahui setakat mana risiko yang boleh diuruskan, bercakap tentang affordable loss. Dan yang kedua, kita bercakap tentang yang kedua apa tuan dan puan? Yang kedua apa tadi? Dan yang ketiga adalah sentiasa berada di sekeliling perkara-perkara yang baik. Nanti tuan dan puan cari balik yang kedua, tonton balik semula video ini. Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada tuan dan puan. InsyaAllah kita sentiasa buat yang baik dan kita cuba melakukan perkara yang baik, dan kita mesti ada persediaan supaya kita cuba. Kalau tak boleh, kita ada kebolehan untuk mencuba lagi. Jadi untuk itu tuan dan puan, saya ucapkan selamat maju jaya. Sentiasa kita doakan tuan dan puan, saya sentiasa mendoakan agar tuan dan puan sentiasa berada dalam keadaan kesihatan yang baik, secara fizikal dan mental dan emosinya, dan sentiasa tuan dan puan diberikan ketajaman, sama-sama kita semua diberikan ketajaman akal fikiran, dan juga kita sentiasa dibebaskan daripada beban hutang yang menyesatkan kita. Jadi insyaAllah, Assalamualaikum tuan dan puan, kita jumpa lagi minggu depan untuk siri yang ke-10. Jadi Assalamualaikum, jumpa lagi.